Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuradia binti Muhammad Ridwan. Saya dari kumpulan 1 Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dengan nombor matrik B0419100040. Saya akan membentangkan tugasan 2 bagi slot 3. Baiklah, untuk tugasan ini ada 4 perkara yang perlu saya bentangkan. Jadi pertama, nyatakan kos pelaburan perniagaan anda. Untuk kos perniagaan, kita ada 2 kategori iaitu kos tidak berulang dan juga kos operasi dan modal kerja. Untuk kos tidak berulang, kita perlu memikirkan mula-mula sekali perkara yang kita perlu buat adalah kos untuk menubuhkan entiti perniagaan seperti pendaftaran syarikat, latihan dan seminar. Pendaftaran syarikat kita perlu berdaftar di bawah SSM dan juga kita perlu menjalani latihan dan seminar lah bagaimana untuk kita memperkembangkan perniagaan, bagaimana kita nak menjana pendapatan lebih banyak untuk mengautkan keuntungan dan sebagainya. Kemudian kita ada juga perbelanjaan premis atau lokasi perniagaan. Untuk kita bekerja dengan lebih efisien, kita perlu ada sebuah pejabat yang mempunyai kelengkapan yang diperlukan. Antara faktor yang kita perlu fikirkan bila kita membuka premis iaitu deposit sewaan, deposit utility air dan elektrik, deposit telefon dan internet dan juga lesen pihak berkuasa. Kita naklah nanti bila baru nak bermula tiba-tiba kena tahan dengan pihak berkuasa sebab tak cukup lengkap lah. Kat situ kos anggaran dah 3,000 dah. Jadi seterusnya ada kos aset tetap dan peralatan perniagaan. Untuk kita memasarkan perniagaan kita iaitu macam marketing, kita perlu ada utility asas, barang-barang asas seperti komputer, mesin fax, peralatan, perabot, pendingin hawa, pengubah suaian. Kita dalam masa yang sama kita perlukan keselesaan apabila kita bekerja di pejabat kita. Seterusnya, kos pemasaran dan promosi. Untuk kita memperkenalkan produk kita kepada orang lain, kita perlu sentiasa membuat promosi dan pemasaran lah. Sebab untuk sesuatu produk itu dikenali akan mengambil masa. Jadi bila orang tak kenal, macam mana orang tahu produk tu berkesan ke tak? Macam mana orang tahu produk tu wujud ke? Jadi dekat situ boleh juga kita buat banner ataupun papan iklan yang memenuhi bajet kita lah. Kalau nak zero marketing, boleh guna Facebook dan juga Instagram. Post hari-hari, insyaAllah akan ada yang nampak dan akan kenal lah produk kita. Seterusnya, untuk kos B, iaitu kos operasi dan modal kerja. Kita berniaga takkanlah berniaga kejap lepas tu berhenti kan. Jadi mesti kita nak ada gaji, lepas tu kita perlu fikirkan KWSP dan SOKSO, sewaan pejabat, air dan elektrik, telefon dan internet, percetakan dan alat tulis, pangkutan, petrol dan tol dan parkir. Jadi semua memerlukan wang. Kalau kita berniaga lepas tu tak balik modal dan lagi orang kata memaksa kita membayar semula, itu bukan berniaga, itu membebankan diri. Baik kita tak perlu masuk bidang perniagaan. Seterusnya, baik, dalam berniaga kita perlu bijak bagaimana kita nak mengaut keuntungan tapi dalam masa yang sama kita mengurangkan kos yang perlu dilaburkan. Okey, untuk yang bahagian kedua, strategi untuk mengurangkan kos sebulan dan peningkatan keuntungan. Sekiranya macam kita baru nak bermula, kita perlu memulakan perniagaan tu dengan kos yang rendah lah, seperti jika kita buka pejabat, mencari pejabat yang lengkap perabot, yang bayar bil elektrik dan bil air, tapi kita kurangkan dia punya kos sewaan. Jadi kita cari yang mampu kita bayarlah tiap-tiap bulan sebab akan ada kos lain juga. Kalau kos sewaan pun dah mahal tapi untung tak balik banyak,
dia akan menjadikan hutang dan menambah beban lah. Kemudian kita boleh dapatkan pendaftaran syarikat yang ditaja oleh SSM. Kemudian macam jika kita macam rasa macam mungkin tak dapat nak tangani masalah macam hari hujung minggu ke, biasanya orang akan ramai kan. Jadi kita bolehlah upah staff yang dibayar macam part time, mengikut keperluan lah, RM4 per jam atau RM30 per hari. Atau kita panggil locum lah. Locum ni macam orang yang bekerja bebas. Macam kita panggil dia bila diperlukan saja. Macam contoh kita panggil dia untuk hari Sabtu Ahad saja ke, atau hari Isnin. Ikut keperluan saja. Kemudian kita boleh menggunakan kaedah free course marketing daripada Facebook dan juga Instagram. Macam saya cakap tadi, kita boleh memperkenalkan, tak lupa juga WhatsApp. WhatsApp pun merupakan medium yang baguslah untuk kita memperkenalkan produk kita kepada keluarga, kawan-kawan, kenalan. 3K tu memang orang kata antara prospek yang paling dekat lah berbanding orang yang berkunjung ke laman Facebook ataupun Instagram kita. Macam bila kita post dekat status WhatsApp, story IG, Instagram dan juga Facebook, orang akan nampak macam testimoni ke apa, feedback. Kita perlu bagi maklum balas pelanggan yang menggunakan produk kita. Jadi untuk kita memulakan zero cost marketing ni, orang-orang yang terdekat lah. Orang-orang yang kita kenal lah, kita bagi tahu, saya ada jual produk ni, saya ada shampoo, saya ada jual tonik rambut. Jadi tanya dia masalah apa yang dihadapi, bukan semata-mata untuk jual saja. Jadi bila kita mendalami masalah pelanggan, jadi kat situ kita akan menarik pelanggan untuk membeli produk kita. Kemudian bila dia pakai dan orang kata berkesan, lepas tu dia akan menjadi pembeli setia lah dengan kita. Lepas tu dari situ dia akan mula mempromosikan produk kita kepada orang lain. Dia akan kata, produk dia ni bagus. Produk dia ni memang aku dah pakai, memang bagus. Macam tu. Dekat situ dah ada zero marketing daripada pelanggan kita. Dia akan bagi tahu kepada prospek baru. Ataupun orang kata pelanggan yang akan menjadi pelanggan kita. Tak jadi pelanggan kita pun sekurang-kurangnya dia kenal produk kita. Kat situ kita dah boleh nambahkan jumlah orang yang mengenali produk kita. Dan seterusnya, menyertai program percuma daripada kerajaan untuk menambah ilmu. Banyak program yang orang kata disediakan oleh kerajaan macam di bawah MARA, di bawah KEMAS, RISDA, SME Corp Malaysia. Macam di bawah MARA ada beberapa program seperti program pembangunan teknopreneur, program pembangunan pemasaran, program latihan entrepreneurship. Lepas tu ada juga program di bawah RISDA, program entrepreneurship RISDA. Jadi banyak kat situ kita boleh cari, ambil peluang. Bila ada seminar-seminar atau program yang dianjurkan kerajaan, kita perlu orang kata jangan lepaskan peluang lah, cuba untuk kita luangkan masa masuk program di situ untuk kita kembangkan perniagaan kita. Seterusnya untuk yang ketiga ini, KPI jualan. Contoh, macam saya cakap jual produk shampoo dan juga tonik rambut. Kita jual RM100 per set. Dan kita akan dapat untung kasar dalam RM50 sebab kita jual 2 kali ganda daripada harga yang modal lah. Takkan kita jual tapi jual murah tapi untung tak ada kat kita. Jadi macam mana kita nak bayar kos-kos yang seterusnya tu kan, kos operasi semua tu. Jadi bila sekiranya macam anggaran kos sebulan, kos operasi, kos lain-lain tu semua RM5,000 sebulan. Lepas tu jadi kita kenalah tetapkan KPI. Tetapkan target kita setiap bulan untuk capai. Contohnya RM5,000 bahagi dengan RM50 untung kasar. Lepas tu menjual sekurang-kurangnya 100 set shampoo dan botol sebulan untuk kita. Dan kita perlu macam ada target sale, kita nak capai berapa? Okey, RM10,000 lah aku nak dapat sebulan ni. Untuk kita cover kos operasi. Sebab kos operasi pun dah banyak. Jadi kalau kita tak target lebih tinggi, macam mana kita nak orang kata membawa balik modal tu.
Dan akhir sekali, strategi untuk mencapai KPI jualan 5,000 sebulan. Contohnya, kita boleh menggunakan kaedah pemasaran dropship atau agent. Ini jika permulaan, macam kita nak memulakan perniagaan baru je kecil-kecilan, strategi agent dan dropship ni mungkin kita tak boleh nak jalankan, tapi kita boleh ikut orang punya program dropship atau agent. Macam contohnya jika kita suka dengan bisnes makanan, kita jadilah agent dulu sikit-sikit. Ataupun jadi dropship dulu jika tak nak modal kan. Ada je dropship yang tak perlu mengeluarkan modal, yang kita hanya post, kita hanya perlu iklankan poster digital yang telah dibuat oleh headquarters HQ. Kita post lah di WhatsApp, IG dan juga Facebook setiap hari. Kemudian kita target lah berapa jualan, 300 set sebulan ke. Tapi kalau kita dah rasa kita establish, kita dah belajar agent, kita perlu tetapkan kos macam 300 set sebulan, macam tu. Kemudian kita boleh buka booth yang ditaja oleh macam Adun ke, dengan mensasarkan produk yang lebih dikenali lah. Masa ada Carnival ke Expo, dekat situ lah peluang kita untuk memperkenalkan produk kita pada orang lain. Macam kita target, contohlah Expo tu 2 hari kan, kita boleh target sekitar 200 set terjual dalam masa 2 hari. Itu strategi lah. Macam mana strateginya? Memperkenalkan, tayang banner, tunjuk produk tu. Orang suka tengok produk depan-depan kan. Jadi bila ada program seperti tu, kita tunjuk produk tu, kita tunjuk tekstur dia, kita tunjuk harga dia, tunjuk testimoni, video ke. Kemudian kita boleh menggunakan platform seperti Shopee dan Lazada untuk memperkenalkan untuk teknik pemasaran lah orang kata. Sebab ada pelbagai jenis prospek dengan masalah mereka yang tersendiri yang ingin diselesaikan. Jadi contoh seperti shampoo dan tonik yang kita jual organik, tak ada bahan-bahan berbahaya seperti SLS, paraben, silikon dan sebagainya. Jadi orang mencari shampoo yang tak akan merosakkan kapal mereka. Jadi mereka pun akan mencari di Shopee, Lazada, sebab dekat situ ada pelbagai jenis manusia dengan pelbagai masalah mereka yang ingin diselesaikan. Kita perlu menyelesaikan masalah pengguna. Jadi bila kita promosikan di Shopee, Lazada, orang akan kenal sebab dari pelbagai negara, orang akan tahu produk tu bila scroll. Okay. Macam kita boleh jual, target jualan macam 200 set dalam masa 2 minggu sebab platform tu agak besar kan, sangat besar. Jadi macam orang akan kenal lah produk kita tu, nak atau tak nak je sebenarnya. Kemudian mensasarkan pelanggan berdekatan seperti pensyarah, pelajar UTM, kawan, keluarga, ibu bapa dan juga kenalan. Kenalan macam Facebook ke Instagram, target jualan 50 set sebulan. Macam mereka ni lah yang akan memberi maklum balas yang kukuh, feedback yang kukuh. Macam contoh, jika makcik jual sambal kan, sambal garing ke apa. Kemudian mula ayah kita beli, lepas tu ayah kita kata sedap. Lepas tu dia komen di Facebook kata, oh sedap, memang pedas, kena dengan selera. Kat situ orang-orang yang macam komen tu akan tertarik untuk membeli dan merasa. Lepas tu dengan jualan harga yang berpatutan, siapa yang tak nak cuba kan. Jadi bila kat situ orang akan kenal. Itu sahaja daripada saya, pematangan saya Nur Radia. Sekian, terima kasih.